Krisis identiti. Krisis identiti dapat didefinisikan sebagai aspek-aspek tertentu yang dapat menunjukkan ciri-ciri seseorang dan merujuk kepada keadaan atau sifat seseorang. Identiti seharusnya sesuatu yang konsisten, iaitu tidak mudah berubah-ubah. Kejutan budaya ialah apabila seseorang daripada sesuatu budaya secara tiba-tiba berhadapan dengan unsur atau terdedah pada unsur-unsur kebudayaan yang lain. Biasanya, yang lebih tinggi tamadunnya dan menimbulkan perasaan tersisih, tidak dapat menyelesaikan diri dan sebagainya dengan anggota yang lain. Kejutan budaya dapat dilihat daripada pelbagai aspek, antaranya ialah meliputi pemikiran, kepercayaan, sikap, ingatan dan membuat kesimpulan berkenaan kenyataan yang menyakitkan hati. Yang pertama ialah cara penampilan, seterusnya fashion rambut yang pelbagai style, penampakan aksesori, kemudahan teknologi, budaya yang berbeza, penggunaan logat yang berlainan di setiap negeri menyebabkan seseorang itu sukar untuk memahaminya. Seterusnya, manusia merupakan makhluk istimewa yang wujud di muka bumi ini. Keunikan dari segi kemampuan akal yang membezakan manusia daripada makhluk yang lain, dan kemudian wujud fahaman berbeza berkaitan falsafah asal usul kejadian manusia itu sendiri. Latar belakang dan kajian lepas. Isu identiti sering dihubungkan dengan persoalan imej. Imej remaja tidak sahaja dihubungkan dengan perilakunya, tetapi dikaitkan dengan idealism, aliran kegiatan dan ada kaitan dengan potensi hari depan. Ia juga menentukan sama ada remaja adalah pendukung idealism, bina negara atau menjadi beban yang berpanjangan kepada masyarakat. Remaja pada masa lalu menghubungkan diri dengan isu-isu perjuangan ke arah membangunkan negara. Akibat kemajuan yang dicapai dan cabaran globalisasi yang menghimpit, sebahagian remaja terpaut dengan pemikiran hedonistik dan lebih ekstrim lagi ialah terjebak dengan kegiatan black metal yang menyesatkan. Statistik remaja yang terjebak dengan ketagihan rokok, dadah, arak, zina dan jenayah amat membimbangkan dan jumlah yang menjadi mangsa kepada gejala AIDS atau HIV semakin menakutkan. Kecelaruan sering dikaitkan dengan keadaan yang hilang pedoman. Ia juga dikaitkan isu hala tuju perjuangan yang kehilangan visi dan misi. Lebih pedih lagi, remaja yang kehilangan imej dirinya tidak lagi dapat diharapkan sebagai penyumbang berkesan terhadap pembangunan tamadun bangsa. Oleh itu, remaja yang terjebak dengan kecelaruan ini bakal menjadi beban kepada masyarakat dan negara. Penyataan masalah. Pada tahun 2006, Encik Abdul Rahim telah menyatakan bahawa golongan remaja menyesuaikan diri mereka dalam persekitaran keluarga, persekitaran sosial dan budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. Memandangkan remaja merupakan aset kekayaan semula jadi negara dan bakal memainkan peranan penting dalam mencorakkan masa depan politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara kita, maka kami merasakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial perlu dibuat dan dilaksanakan. Oleh yang demikian, dalam kajian ini kami akan mengkaji faktor yang dirasakan menjadi penyebab utama kepada berlakunya masalah sosial di kalangan remaja. Faktor-faktor yang dikaji termasuklah faktor latar belakang diri sendiri, faktor latar belakang keluarga, bentuk pengaruh rakan sebaya dan juga permasalahan persekitaran dari sekolah. Objektif kajian. Tujuan kami menjalankan kajian ini adalah untuk mengkaji tahap keadaan isu krisis identiti dalam kalangan mahasiswa UTM. Selain itu, kami ingin mencadangkan idea mengatasi atau menangani masalah krisis identiti dalam kalangan mahasiswa UTM.
kata saya Muhammad Zamir Hisham akan teruskan dengan pembentangan daftar kajian yang telah kami buat, iaitu kami buat survey melalui Google Form dan diagihkan kepada pelajar-pelajar UTM, tapi bukan semua pelajar UTM, hanya sesetengah pelajar UTM sahaja yang menjawab survey ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan ke bahagian A. Pada bahagian A ini kami hanya bertanyakan tentang soalan-soalan basic, iaitu jantina, pekerjaan dan juga bangsa. Di sini juga menimbulkan persoalan bagi saya kerana ada pelajar yang menjawab jantina mereka lain-lain. Mungkin mereka masih keliru ataupun sebaliknya, saya tak tahu, Wallahualam. Jadi saya teruskan ke bahagian B. Pada bahagian B pula, kami bertanyakan adakah seseorang itu mempunyai rakan yang berlainan bangsa, dan jika ya, adakah mereka rapat dengan rakan-rakan mereka tersebut. Pada data kali ini yang menunjukkan survey yang telah dibuat, data menunjukkan yang ramai responden-responden yang memberi jawapan ya, yang mereka mempunyai rakan yang berlainan bangsa dan juga mereka rapat dengan mereka. Tetapi ada juga segelintir pelajar yang mungkin kurang keyakinan ataupun ada masalah krisis identiti yang menyebabkan mereka takut ataupun mereka masih ragu-ragu untuk bergaul dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. Soalan seterusnya ialah, pernahkah anda mempunyai keinginan untuk mencuba cara dan budaya barat khususnya ketika berpakaian? Soalan ini kami tujukan kepada pelajar-pelajar yang mungkin mereka telah mencuba ataupun mereka ingin mencuba cara berpakaian yang dibawa oleh budaya barat tersebut. Dan data menunjukkan majoriti student, iaitu 67% student yang menjawab survey ini, mereka berkata ya, mungkin mereka telah mencuba ataupun mungkin mereka mempunyai keinginan untuk berpakaian mengikut budaya barat. Tetapi mungkin mereka dalam etika pemakaian mereka, mungkin mereka berpakaian dengan cara yang baik, dan mungkin juga sebaliknya, kita tak tahu. Seterusnya, adakah anda bersetuju bahawa identiti diri adalah amat penting demi menjaga maruah diri dalam kehidupan seharian? Dan majoriti pelajar dan hampir 100% mereka menjawab ya. Ini kerana identiti merupakan satu yang amat penting bagi seseorang pelajar, kerana ia menunjukkan personaliti seseorang itu dan keyakinan diri sendiri. Maksud saya keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri. Seterusnya, adakah anda percaya bahawa ajaran agama memainkan peranan yang vital dalam menangani isu krisis identiti ini? Dan majoriti pelajar juga menjawab ya, ini kerana agama sangat penting bagi hidup seseorang itu. Ini kerana setiap agama mempunyai cara hidup untuk menjadikan seorang manusia itu berjaya dalam hidup mereka. Oleh itu, mereka yakin bahawa ajaran agama memainkan peranan yang penting untuk menangani isu krisis identiti ini. Seterusnya, sekiranya isu ini tidak ditangani, adakah umat manusia akan tidak berinovasi dan tidak mempunyai daya saing? Dan majoriti pelajar juga menjawab ya, jika isu ini tidak diambil tindakan, ia akan membuatkan, dalam kalangan pelajar sendiri, ia akan membuatkan pelajar itu tidak mempunyai daya saing. Ini kerana mereka kurang keyakinan diri dan mereka terlampau selesa dan mereka tidak ingin keluar dan mencuba sesuatu yang baru, iaitu mereka tidak mahu keluar di dalam zon selesa mereka untuk berinovasi ataupun mencuba sesuatu yang baru. Okay, seterusnya, nyatakan pendapat anda, bagaimanakah penampilan serta imej diri yang baik dapat dijadikan teladan dalam pergaulan seharian seseorang? Jawapan ini ialah jawapan daripada responden-responden yang menjawab survey ini, dan kami memilih jawapan yang relevan untuk menjadikan contoh. Yang pertama ini, jika seseorang itu menunjukkan akhlak yang baik, ia akan melambangkan agama itu sendiri. Pada pandangan orang yang berbeza agama, mereka akan menilai seseorang itu berdasarkan sikap individu itu sendiri. Sekiranya baik, ia akan menunjukkan agamanya juga baik. Persoalannya, mentaliti manusia jika seseorang itu
berpakaian yang tidak kemas, maka akhlaknya juga tidak baik. Untuk itu, kita tidak boleh nak menilai seseorang itu hanya sekadar luaran. Manusia tak sempurna kan. Jadi apa yang awak expect? Nak memenuhi kehendak dan kesenangan awak sahaja. Perwatakan dan cara pemakaian seseorang itu tidak semestinya melambangkan sifat seseorang itu. Mana tahu dia ada masalah. Jadi jangan besar hati. Sekian. Seterusnya, jawapan yang seterusnya ialah penampilan yang baik serta kemas dapat menimbulkan tanggapan yang baik kepada diri kita sendiri. Apabila orang yang lain melihat dengan timbulnya tanggapan yang baik, dapat menyebabkan orang lain lebih selesa untuk berkomunikasi dan memudahkan pergaulan seharian seseorang dengan orang sekelilingnya. Okey, akhir sekali pada bahagian C ini kami bertanyakan apakah yang akan berlaku sekiranya isu krisis identiti ini tidak diambil berat dan apakah cadangan mereka untuk menangani isu tersebut. Okey, yang pertama soalan ini kami bertanyakan apa yang berlaku jika isu ini tidak diambil serius. Jadi kita ada 3 jawapan. Tapi ramai pelajar, majoriti pelajar menjawab yang pelajar tidak dapat menentukan masa harapan mereka dan juga pelajar akan kemurungan. Jadi jelaslah bahawa yang jika isu ini tidak diambil berat, pelajar akan mempunyai kemurungan dan juga tidak dapat menentukan masa depan mereka. Seterusnya, cadangan bagi mereka untuk menangani isu tersebut ialah ramai mereka menjawab untuk melaksanakan sesi kaunseling terhadap pelajar yang mengalami isu ini. Seterusnya, ada juga mereka ingin melaksanakan kempen krisis identiti dan juga menubuhkan satu organisasi mengenai isu identiti ini. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.